Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat yang juga Ahli Parlimen Jerantut, iaitu YB Khairil Nizam Khairuddin. Dalam kenyataan di Harakah Diari bertajuk Negara Porak-Peranda Rakyat Jadi Mangsa, beliau merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Naib Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana mendakwa kerjasama ini tidak akan berjaya kerana tiada rasa cinta antara pemimpin tertinggi parti atau di peringkat akar umbi. Jadi saya menjawab satu persatu kenyataan yang dikeluarkan ini. PAS tak perlu nak mengulas bahawa tiada rasa cinta. PAS berada dalam kerajaan yang mana pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, apakah kerajaan itu ada rasa cinta? Ini lagi parah. Kerajaan yang berzina. Kalau kita nak cerita apa yang mereka nak ulas ini. Mereka menubuhkan kerajaan bukan hasil mandat rakyat. Mereka buat di belakang takbir lagi. Dan ini adalah satu yang kita boleh lihat bahawa kepimpinan PAS meludah ke langit kena muka sendiri. Ini yang bercakap ini, Ketua Penerangan PAS ini seorang YB, seorang ahli parlimen. Yang pada saya keluar kenyataan seperti ini mungkin hanya untuk mereka nak membuat propaganda, tetapi ternampaklah kurang cerdik. Hari ini kerajaan yang terbentuk, kalau perkahwinannya ini adalah sah. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat gabungan ini hasil daripada apa yang dititah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajaklah Barisan Nasional untuk bergabung. Jika tidak bergabung dengan parti-parti yang ada, parti mana yang kita nak bergabung? Inilah satu, bolehlah kita katakan kebangangan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS. Jadi dia memperbodohkan rakyat biasa ni konon-konon supaya rakyat lihat bahawa kerajaan ini tertubuh dengan tidak ada rasa cinta. Apa hari ini mereka yang bergabung dengan kerajaan hari ini ada rasa cinta dengan PAS? Kita tahu UMNO Barisan Nasional tidak haluan juga dengan PAS. Kerana apa? Kerana PAS sebelum PRU ke-14, PAS adalah parti yang tamak. Kenapa PAS mengikut Perikatan Nasional? Kerana UMNO dah tak ada duit. Dia tahu dalam akaun bersatu banyak duit. Jadi ikutlah. Ini adalah satu pembohongan yang PAS putar belitkan kepada rakyat. Ini adalah satu yang sah. Cuma kita tidak nampak secara realiti. Itu punca PAS ikut kepada Perikatan Nasional. PAS adalah parti yang gila dengan duit, gila dengan kuasa. Itu adalah hakikat yang kita boleh nampak. Pembohong pemimpin PAS kalau kata ikut Perikatan Nasional ini disebabkan perjuangan. Disebabkan duit. Duit dalam akaun bersatu tu banyak. Dan mungkin ada juga sebelum-sebelum ini, semasa mereka jadi kerajaan, dana-dana lain masuk. Sebab itu PAS boleh bermewah. Jadi PAS tak payah cakap banyak lah. Kita tengok dan buktikan selepas ini. Itu yang saya nak jawab isu dia berkenaan dengan tidak ada rasa cinta tu. Jadi PAS jangan bercakap, buktikan apa sebenarnya. Jadi jangan buat tuduhan-tuduhan seperti ini. Ini, dia menceritakan tentang pula kenyataan. Dia kata bahawa terbukti dengan kenyataan Anthony Luke yang membayangkan tidak akan memberi laluan kursi pada BN di Negeri Sembilan dalam pilihan raya negeri. Di Selangor, jawatan Ketua Pembangkang diberikan kepada UMNO. Ini juga satu penghinaan jelas. Bila tiada rasa cinta di jiwa antara PH dan BN, tiada pengorbanan demi setia kawan. Inilah, mereka perak-perandakan BN dan PH ini. Tujuannya apa? Mereka nak menang di Negeri Sembilan, mereka nak menang di Selangor. Jadi mereka porak-perandakan seolah-olah BH dan PN ini tidak mempunyai stru yang baik. Akhirnya pengundi Melayu lari kepada mereka. Jadi pada saya lah, Ketua Penerangan PAS Pusat ni lah, jangan buat porak-peranda dalam negara ni lah. Jadi ini dilihat bahawa kenyataan Anthony Luke yang membayangkan. Membayangkan pun mereka boleh buat andaian. Inilah saya kata. Kadang-kadang pemimpin PAS ni celakanya. Menipu dekat sini. Membayangkan. Adakah kenyataan itu keluar sah? Jika membayangkan, kamu fitnah lagi. Mengeluarkan kenyataan membayangkan. Jadi inilah. Saya selalu tegur pemimpin PAS. Ataupun mereka yang buat media. Ucapan kita. Saya walaupun saya agak kasar. Tetapi saya melihat bahawa cara ucapan kita itu jangan seolah-olah kita merujuk kepada sesuatu yang membayangkan. Membayangkan belum jadi kenyataan. Jadi kamu telah pun memfitnah kenyataan Anthony Luke.
Contoh dia kata, ketua pembangkang di Selangor itu satu penghinaan. Ini PAS tidak perlu masuk campur. Kenapa ketua pembangkang di Selangor itu diberi kepada UMNO? Adalah political will yang hendak dimain di situ. Takkan nak bagi kepada PAS, bagi kepada UMNO. Tapi kerajaan tetap kerajaan campuran. Di situlah bijaknya pimpinan PH dan BN di Selangor. Jadi PAS kebel-kebel lah dalam tu. Jadi rakyat luar jangan terpengaruh dengan tipu daya PAS ni. PAS ini seperti ular tedung, ular yang pandai membelit. Adalah membelit patuk lagi tajam, berbisa lagi. Ceritalah macam mana. Baguslah. Ini adalah persetujuan di antara PH dan BN. Okey, BN jadi ketua pembangkang di sana. Tak apa. Yang penting ada peruntukan, ada budget supaya PAS bersatu tak boleh jadi ketua pembangkang. Jadi tak boleh bersuara mereka, padan muka mereka. Jadi rakyat kena lihat ini. Rakyat Selangor kena lihat. Kenyataan yang dikeluarkan isu Negeri Sembilan, dia membayangkan kenyataan Anthony Loke saman ni ahli parlimen Jerantut ni. Supaya jangan dia buat cerita mandai-mandai. Ni dia cakap lagi. Malah PAS lihat cinta palsu antara PH dan BN hanya kerana kuasa dan jawatan. Selain itu, menyelamatkan kedudukan kelompok kluster mahkamah di samping melunaskan hasrat pemimpin yang terlalu impikan untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, okey. PAS duduk dalam kerajaan. PAS juga ada jawatan menjadi menteri, jawatan GLC. Jadi, kalau hari ini, jawatan-jawatan yang sebelum ini diisi oleh pemimpin PAS, terutamanya yang saya dengar ni, isu Yadim. Mana ahli-ahli PAS, mana pemimpin PAS yang ada di Yadim terpecat. Bersihkan. Jadi PAS tak payah cerita lah tentang isu kuasa, rebut jawatan ni tak payah. PAS dapat kuasa, tak payah cerita lah. Lagaknya, kita boleh nampak lah. Bercakap di media bukan main lagi. Boleh tunjuk-tunjuk, macam-macam semua ada. Yang lagi parah, pemimpin PAS tak buat kerja sewaktu jadi kerajaan. PAS mensia-siakan waktu 33 bulan mereka jadi kerajaan dengan hanya makan gaji buta. Termasuk Presiden PAS sampai hari ini tak mampu jawab kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh rakyat berkenaan dengan isu duta khas bertaraf Menteri Timur Tengah yang makan gaji buta duit rakyat. Semua rakyat Malaysia tau. Bayar gaji pemimpin-pemimpin PAS ni. Jangan cakap banyak. PAS bermain sentimen kaum dan agama. Pemimpin PAS tu makan gaji semua. Duit Cina, duit Melayu, duit India, duit Iban, duit Karazan. Saya ulas seperti ini supaya PAS ni faham. Pemimpin lain tak mengulas perkara-perkara yang bermain sentimen perkaman. Jadi PAS yang selalu bermain sentimen perkaman. Jadi patutnya pemimpin PAS jangan ambil gaji itu. Ambil gaji yang halal, iaitu daripada PAS. Kalau daripada kerajaan ni mungkin duit tak halal. Nanti ada duit judi, duit arak. Jadi tak payahlah PAS nak bermain dengan sentimen-sentimen yang ni. Yang mana dia menegur pula kluster mahkamah. Okey, kalau yang PAS mahukan hari ini agar kerajaan yang terbentuk ini iaitu PH dan UMNO ni, PH dan Barisan Nasional ni berpecah, maka Barisan Nasional pergilah menyokong kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Zahid Hamidi, kes dia yang kamu nak mainkan ini, apabila keluar pun daripada kerajaan yang ada, tetap ada juga kesnya di Kerajaan Perikatan Nasional contohnya. Dan dalam Perikatan Nasional itu pula dah ada dua kluster mahkamah yang dah jelas kita tahu. Wan Saiful dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kluster mahkamah ni dua-dua ni. Jadi nanti kamu orang tak selamatkan dua orang ni juga. Termasuk Presiden UMNO yang kamu dok kutuk ni. Jadi cerita dan menyelamatkan jawatan ni, ini tergantung kepada mahkamah. Bukan nak selamatkan. Ada bukti bahawa kerajaan yang ada hari ini telah pun membatalkan pendakwaan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri. Ada. Kalau ada, PAS boleh tunjukkan. Kalau tak ada lagi, walaupun mereka cuba untuk membatalkan sekalipun, tetapi bukti yang dah terbatal tak ada. Jadi jangan buat andaian, jangan membohongi rakyat. Yang satu lagi, apabila beliau menegur dalam isu melunaskan hasrat seorang pemimpin yang terlalu tinggi impikan untuk jadi Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri yang ada hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni ahli parlimen Jalan Tut ni, jangan bagi peruntukan.
Suruh ambil peruntukan daripada parti PAS. Ini masalah pemimpin PAS nih. Jadi mereka buat kritikan-kritikan yang tak kena. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ini. Sebelum ini lebih 20 tahun kita berjuang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri adalah untuk mereformkan masalah negara ini. Yaitu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan bermacam-macam isu ketirisan terlalu besar. Jadi rakyat Malaysia dah mengimpikan untuk kita ubah corak kepimpinan negara melalui ahli-ahli politik supaya ada keberkesanan, bersih, cekap, amanah, telus dan sebagainya. Maka apa yang pemimpin PAS nak kata lagi? Ini adalah satu kemahuan rakyat. Perdana Menteri yang ada hari ini menang daripada undi rakyat juga. PAS jangan dengki kerana saya tahu pemimpin PAS satu pun tak ada yang layak jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pun pemimpin PAS tak layak. Jadi menteri di kabinet pun sebenarnya tak layak. Tak boleh buat kerja. Jadi pemimpin PAS tak payahlah. Nih, ketua penerangan PAS pusat ni sendiri tak layak jadi menteri. Tak ada kebolehan. Keluar kenyataan seperti ini pun tak masuk akal. Dan di sini dia kata, cinta palsu yang tiada rasa antara PH dan PN pasti akan tererai kerana rumah tangga mereka kini sedang berantakan, malah bila-bila masa boleh runtuh. Daripada mana PAS tahu ini adalah satu cinta palsu? Apa yang berlaku selepas PRU ke-15? Apabila menghadap Yang di-Tuan Agong. Yang pertama adalah seboleh-bolehnya kerajaan terbentuk itu daripada dua parti yang terbesar. Yang pertama adalah komponen Pakatan Harapan. Yang kedua adalah Perikatan Nasional. Maka sepatutnya hari ini kerajaan terbentuk itu adalah bersama dengan PAS yang ada di dalam Perikatan Nasional itu. Tetapi kerana keangkuhan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang konon-kononnya sain di bawah tetapi di atasnya tidak bersetuju, maka apalagi idea yang patut Yang di-Tuan Agong usulkan supaya kerajaan terbentuk, supaya tidak tertunda begitu lama, yaitu Pakatan Harapan tidak boleh dibuang. Pakatan Harapan itu parti yang terbesar menang di PRU ke-15. Maka tunggaknya harus yang menentukan Pakatan Harapan, bukan parti yang kalah, Perikatan Nasional. Jadi jangan keliru ke rakyat. Jadi hari ini apabila PN ini tidak mau, maka jalannya ambil Barisan Nasional. Ambil GPS. Okey, apabila nak ambil parti Barisan Nasional untuk masuk dalam kerajaan, untuk menubuhkan kerajaan, apakah tiba-tiba Presiden UMNO, okey aku setuju sendiri? Tidak. Kita lihat beberapa kali Barisan Nasional, pimpinan UMNO membuat mesyuarat sebelum mereka bersama dalam kerajaan yang terbentuk hari ini. Jadi PAS jangan membuatkan rakyat lupa. Jadi mereka masuk adalah atas persetujuan semua ahli parlimen, mereka setuju. Sebulat suara, okey kita bersama dengan kerajaan PH yang mana ada DAP di dalam. Tidak apa. Tetapi hari ini kita lihat bahawa parti itu mempunyai kekuatan, ataupun kerajaan yang ada hari ini mempunyai kekuatan sebenarnya. Yang nak menentukan ahli parlimen lah. Kalau kamu nak pecahkannya akar umbi di bawah ni, tapi ahli parlimen Barisan Nasional tak keluarlah. Jadi tak payah bermain sentimen di bawah ni. Sama juga waktu rakyat kata Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Tan Sri Muhyiddin Yassin belum lagi mengumumkan beliau letak jawatan. Tutup parlimen, buka parlimen, tutup parlimen, buka parlimen. Tak boleh letak jawatan juga. Akhirnya terdesak. Apabila UMNO tarik sokongan, barulah tak ada pilihan lagi. Itu dia punya cerita dia. Jadi hari ini bukan cerita yang PAS nak buat ini sesenang itu. Kerajaan yang terbentuk hari ini nak tumbang. Dulu boleh PH tu tumbang kerana Tun letak jawatan je. Kalau Tun tak letak jawatan, ingat senang nak tumbang. Jadi PAS jangan bermimpi di siang hari. Di sini dia kata, sekarang ni PMH sedang cemas dalam situasi kerana kerajaan Madani tanpa cinta ini akan roboh. PM tak cemas, saya tengok PM senyumnya setiap hari. Okey je. Baru ni PM turun ke Sarawak, yang mana saya pun lihat, saya sendiri pun hadiri benda ni. Saya nampak PM okey je dengan Premier Sarawak. Premier Sarawak siap minta itu ini. Diluluskan. Tidak ada bantahan. Tetapi kalau MB Kedah, kita tengok betapa egoisnya.
Sedangkan Kedah tu ciput je yang nak memberi hasil kepada negara ni Sarawak. Tapi pun tidak seangkuh pemimpin PAS. Negeri pimpinan PAS apa dia hasil yang bagi kepada negara ni? Nak cerita pasal minyak, minyak bukan di perairan Kelantan dan Terengganu. Sebab tu minta royalty tak boleh-boleh tu. Lepas tu bagi ehsan, minta lebih lagi. Dasar tamak pemimpin PAS ini terlalu kita rakyat boleh lihat. Yang mana di sini dia kata rakyat jadi mangsa kerana tidak kestabilan rumah tangga kahwin tanpa leron. Apa dia? Porak-peranda rakyat jadi mangsa. Rakyat jadi mangsa apa? Rakyat okey je hari ni, bahagia. Tak ada pun masalah. Rakyat jadi mangsa, menjadi porak-peranda adalah apabila PH telah pun dirampas hak pada PRU ke-14 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersekongkol dengan kepimpinan PAS untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang, yang mana kerajaan yang tidak punya rasa cinta demi nak menyelamatkan diri, demi gila kuasa nak jadi Perdana Menteri, demi pemimpin PAS yang rakus, yang mana pemimpin PAS yang sudah kemaruk nak jadi kerajaan, maka itu yang menjadi porak-peranda rakyat jadi mangsa, sehingga kan berlaku COVID yang begitu besar melanda negara disebabkan kelambatan kita membeli vaksin, serta rakyat angkat bendera putih kerana pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal, PAS ada di dalam, tidak menjalankan kerja, makan gaji buta, yang mana kita lihat porak-peranda, yang mana hari ini pun kita masih merasa rakyatlah jadi mangsa. Maka apa yang diucapkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat ini adalah kenyataan yang memakan diri mereka sebagai pimpinan PAS yang pada saya kurang cerdik. Jadi teguran saya ini sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak, yang saya juga bertanggungjawab dalam untuk menjawab segala isu yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS yang pada saya murahan. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.